pelupusan. Okay, saya kena laju ni sebab nak kejar masa. Sebelum pukul 5 kalau boleh kita nak cuba habiskan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, alright. So kalau ada soalan boleh tanya, nanti puan moderator dia akan ajukan soalan tuan-tuan dan puan-puan kepada saya. Tak ada masalah. So kita pergi pada pelupusan. Okay, pelupusan ni pun topik best juga. Ramai orang suka tanya. Okay, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat dengar dengan baik. Okay, pasal pelupusan ni. Okay, dia pun panjang juga ceritanya sebenarnya pelupusan ni. Alright. So pertama sekali, pelupusan ni adalah untuk kita proses mengeluarkan aset dari milikan. Okay, sekarang ni untuk kita keluarkan daripada milikan kita, daripada kawalan kita, daripada simpanan kita dan juga daripada rekod kita. Sebab itulah kita nak buat pelupusan tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya QPA-nya ada, asetnya ada. Tetapi asetnya mungkin sudah rosak ataupun sudah usang ke, dah tak boleh guna ke, patah ke, apa ke. Okay, so kita nak lupuskan dia. Dah tak nak tengok dah aset ni. Semak je kat sekolah kan. So nak lupus. So kita boleh isi di borang QPA 21, pelupusan. Yang mana kita boleh buat pelupusan untuk kita elak simpan aset rosak. Ini biasa saya pun tak faham kenapa dekat sekolah, dekat belakang bangunan dia akan ada satu bukit. Satu bukit aset rosak. Saya selalu kalau pergi mana-mana sekolah dia akan ada satu bukit aset rosak. Aset perabot kebiasaannya. Okey, meja-meja pelajar, almari lah, yang masih lagi belum dilupuskan. Okey, saya tak sure kenapa, adakah sama ada tengah tunggu proses kelulusan pelupusan ke nak tunggu lagi tinggi jadi bukit tu baru nak lupuskan ke, saya pun tak sure. Tetapi sepatutnya kita kena lupuslah untuk kita elak simpan aset rosak. Okey, untuk kita jimat ruang dan seterusnya. Ada setengah-setengah aset ni kita boleh jana hasil dan seterusnya kita boleh teruskan dengan kaedah pelupusan yang mesra alam dan lestari, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Justifikasi pelupusan. Okey, aset boleh dilupuskan sekiranya tidak lagi ekonomi untuk dibaiki ataupun aset itu telah usang, rosak, dah tak boleh guna, dah expired luput tempoh, keupayaan dah tidak optimum. Okey. Dah tiada alat ganti, macam contoh tadi, macam aircon ni saya bagi contoh tu. Dia tak boleh nak ganti dah dengan yang baru sebab dia dah tak ada spare part. Okey. Dah tak ada spare part, tak boleh repair. Dah tak ada alat ganti, so dia kena lupus. Sebab nak buat pergantian aset yang baru tak boleh sebab tak ada perjanjian. So dia kena lupus lah. Tiada alat ganti. Tiada khidmat sokongan, tidak lagi diperlukan perubahan teknologi dan melebihi keperluan. Sepatutnya melebihi keperluan ni bukan kita kena lupus. Okay. Seeloknya kalau aset itu masih elok dan kita pun melebihi keperluan, contohnya macam aset kerusi meja pelajar tadi. So kita sepatutnya buat pindahan. Kalau aset tu dah rosak ke apa ke, so memang kena buat pelupusan lah. Kita yang buat pelupusan lah. Okay, kalau dia masih lagi elok, kita boleh buat pindahan. Okay, alright. Okay, kuasa untuk melulus pelupusan, okay, di bawah kuasa pelupusan aset ahli kerajaan, di bawah Akta Perwakilan Kuasa 1956 PUB 485, 27 Oktober 2014. Ini punca kuasa untuk buat pelupusan. Yang mana kementerian kita, KPM kita menggunakan yang kiri dan kanan ini. Yang biru ini dengan yang hijau kanan ni. Okey. Yang tengah-tengah ni kita tidak terpakai sebab ini untuk agensi pusat macam JPM itu semua tu, sebab jadi ibu pejabat. Kita tak ada. Kita kementerian. Kita kementerian, bahagian dan juga negeri. Okey, saya sentuh pada negeri dululah sebab tuan-tuan puan semuanya adalah banyaknya daripada sekolah. Yang mana untuk melupuskan kelulusan pelupusan aset yang mana yang bernilai 50,000. Okey. 50,000 ni bagi setiap satu barang tau. Satu barang. Okey. Harga kita beli satu barang tu. So, kalau aset tu harga je 50,000 ke bawah. Contoh 3,000, 10,000, 30,000, 40,000. Dia masih bawah lagi 50,000. So, maka ianya adalah di bawah kelulusan pengarah JPN. Okey, bawah pengarah JPN. Okey, ataupun nilai agregatnya 500,000. Bermaksud dalam satu borang tu, borang pelupusan QPA 21 tu, bila kita total semua lebih 500,000, maka kena angkat kepada KPM. Sebab pengarah JPN limit dia sampai 500,000 sahaja keseluruhan. Ataupun satu barang tu 50,000. Okey. Kalau untuk bahagian kami pula di KPM, pengarah saya, SUP saya, dia punya limit sampai 200,000 untuk seunit. Macam kereta ke 100,000, 120,000. Okey. Dia ada di bawah kelulusan pengarah SUB saya. Dan nilai agregat 2 juta, nilai keseluruhan. Kalau lebih 200,000, kami kena angkat kepada peringkat KSU. Peringkat yang lebih tinggi lah. TKSU ataupun KSU. 400,000 limitnya. Kalau lebih lagi, ni biasanya Kementerian Pertahanan. Dia ada kereta kebal. Dia ada kapal selam. Dia ada jet pejuang. Itu semua bukan murah tuan-tuan perempuan. Itu berjuta-juta ke dia. Kalau macam tu biasanya dia kena angkat kepada
MOF. Sebab kosnya apa, dia punya harga barang melebihi 400,000. Okay, saya nak jelas lah. Alright. So, apa yang saya nak cerita sebenarnya kat sini, kalau apa-apa pasal pelupusan, kena angkat kepada PPD dan terusnya kepada JPN. JPN yang ada dia punya urus dia pelupusan di peringkat pertama. So, kalau urus dia pelupusan di JPN mengatakan, oh, ini kelulusan pengarah JPN sahaja. So, pengarah lah yang akan sign. So, kalau dia tengok, oh, ini kelulusan sekolah ni kena angkat di KPM ni sebab melebihi nilai. Dia akan angkat kepada KPM. Okay. Alright, okay, ini jadualnya secara lalu sahaja. Okay, nilai kuasa mulus ni siapa? Pengarah negeri, okay, pengarah JPN, SUB saya di peringkat kami di kementerian, KSU, okay, semua inilah dia. Alright, yang mana kos-kosnya, nilai perolehan asal ni merujuk kepada harga beli, harga beli. Yang mana harga beli kita pada masa itu 50,000. Walaupun dah 20 tahun dah guna aset tu, tapi kita masih merujuk kepada harga beli. Bukan harga semasa, harga beli. 50,000 ke bawah, 50 hingga ke 200,000, okay. Ni semua ni lah. Alright, okay. Okay, next. Yang ni saya nak cerita ni. Okay, untuk JPN, okay, agensi di bawah JPN, silian JPN adalah seperti PPD dan juga sekolah-sekolah harian seperti sekolah rendah, sekolah menengah, okay, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, yang mana kategorinya adalah sebagai sekolah harian, maka ianya perlu mendapat kelulusan pengarah JPN yang ini. Sekolah harian. So, kalau tuan-tuan perempuan dekat sekolah, kategori itu sekolah tuan-tuan perempuan adalah sekolah harian. Okay? Sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah SJKC, SJKT. Maka tuan-tuan perempuan ni adalah sekolah harian dan kalau apa-apa permohonan pelupusan kena angkat kepada PPD dan seterusnya kepada JPN. Kena lalu PPD dan PPD, mungkin PPD akan kumpul dalam masa bulan tu ke, dalam masa seminggu dua ke daripada permohonan-permohonan lain dan kemudian dia akan angkat dalam satu bundle kepada JPN contohnya. Boleh. Okay. So JPN yang akan dapatkan kelulusan lah, pengarah JPN yang akan luluskan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan ni adalah sekolah harian. So adalah di bawah pengarah JPN. Ikut hak kuasa je lah. Okay. So cerita dia kalau sekolah harian nak lupus aset kena angkat kepada PPD dan PPD akan angkat kepada JPN. Itu je. Okay. Tuan-tuan puan-puan tak payah fikir pasal nilai. Nilai tu nanti biar urus tiap pelupusan yang fikirkan. Sekarang ni apa-apa yang sekolah nak fikirkan, isi borang KIPA 21 angkat kepada PPD untuk sekolah harian. Okay. Okay. Untuk sekolah yang bukan harian, sekolah bukan harian yang ada bahagian-bahagian lain yang menguruskannya seperti sekolah asrama penuh, sekolah teknik, college vocational, sekolah menengah kebangsaan agama, okey, sekolah pendidikan khas, sekolah seni, sekolah sukan, apa lagi? Permata, apa lagi? Permata sekolah, macam-macam sekolah lah. Mungkin ada tak sebut dalam ni, tapi ada. Yang mana sekolah-sekolah ini dia diselia oleh bahagian di KPM. Maksudnya, okey, macam sekolah pendidikan khas, dia diselia oleh bahagian pendidikan khas. Sekolah asrama penuh diselia oleh bahagian sekolah asrama penuh. Okey, sekolah sukan diselia oleh bahagian sukan dan seni. Contoh, dia ada bahagian-bahagian ni. Macam sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah bantuan agama. Okey, diselia oleh bahagian pendidikan Islam. So kalau tuan-tuan dan perempuan adalah kategori bukan sekolah harian yang jatuh kepada sekolah-sekolah jenis khas seperti ini, maka tuan-tuan dan perempuan bukan angkat kepada JPN, tapi angkat kepada bahagian induk tuan-tuan dan perempuan, bahagian yang menyelia tuan-tuan dan perempuan. Macam sekolah menengah agama dia kena angkat kepada BPI. Okey, sekolah pendidikan khas dia kena angkat kepada bahagian pendidikan khas. Okey, sekolah seni dia kena angkat kepada sekolah seni dan sukan tu, kepada bahagian seni dan sukan, contoh. So tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan ada pegawai aset daripada sekolah yang jenis sekolah-sekolah khas seperti ini, maka tuan-tuan dan perempuan kena angkat kepada bahagian induk masing-masing, yang mana bahagian induk tu terletaknya dekat KPM di peringkat kementerian dekat Putrajaya ni. Sama lah juga dengan Institut Pendidikan, okay, bahagian audit sekolah, okay, IPG campus, yang mana IPG campus contoh dekat Pulau Pinang, Kedah, ke mana ke, dia akan angkat kepada IPGM, induk dia yang dekat cyber tu. So IPGK induk pula dia akan panjangkan kepada
BPA. Okey, Kolej Matrikulasi BPG, sebab kelulusan untuk pelulusan bagi sekolah-sekolah yang saya sebut tadi ini ataupun institusi-institusi tadi adalah di bawah pengarah kami, SUB kami. Okey, yang mana di bawah Seusaha Bahagian Pengurusan Aset. Okey, pengarah-pengarah bahagian ini tadi dia tak ada kuasa. Yang ada kuasa hanyalah KSU, SUB saya, SUB Bahagian Pengurusan Aset dan juga pengarah JPN negeri. 3 orang je yang ada kuasa untuk meluluskan pelupusan. KSU, pengarah, okey, SUB saya dan juga ini pengarah JPN negeri. Okey, alright. Okey, saya jelaslah dengan perkara ni. So lepas ni kalau nak lupus apa-apa kena tahu nak angkat kat siapa. Sekolah harian angkat dekat JPN. Sekolah yang khas seperti ini angkat kepada bahagian induk masing-masing. Okey, jangan salah angkat dekat JPN pula. Nanti JPN dia akan return balik permohonan tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan suruh tuan-tuan dan puan-puan pergi angkat terus kepada peringkat KPM bahagian induk tuan-tuan dan puan-puan. So saya harap jelaslah dengan perkara ini pasal pelupusan. Okey, okey. Kalau part pelupusan ni juga dia ada pasal borang QPAS 19 iaitu perakuan pelupusan. Okey, perakuan pelupusan ni dia bukan guna untuk semua aset. Dia hanya ada certain aset yang perlu menggunakan PEP ni, perakuan pelupusan QPAS 19. Yang pertama adalah aset mechanical, technical, electrical, elektronik yang mana nilai perolehan asalnya, harga belinya lebih RM5,000. Contoh TV harga RM6,000, peti ais harga RM7,000. Okey, apa lagi? Barang-barang yang lebih RM5,000 yang terjatuh dalam kategori mechanical, technical, electrical, elektronik. Okey. So, apa-apa aset alih yang berharga RM5,000 ke atas yang dalam kategori ini, maka ianya perlu ada borang QPAS 16. Okey. Itu untuk aset mechanical. So, sama juga kalau untuk perkakasan komputer. So, apa-apa aset ICT yang mana nilai perolehan asalnya iaitu harga beli adalah RM1,000 ke atas, kena ada PEP juga. QPAS 19. Okey. Contoh printer ke, laptop ke, PC ke yang RM1,000 ke atas, dia kena ada PEP. Okey, ni contoh PEP dia. Ini PEP tuan-tuan dan puan. Okey. Satu aset, satu PEP. Kalau nak lupus 10 aset TV bernilai RM6,000, so dia akan ada 10 lah PEP ni. Setiap satunya. Okey. Alright. Nyatakan jabatan mana, sekolah mana, alamat, nombor siri aset, okey. Kodnya, okey, jenisnya apa, barangnya, okey, masukkan semua maklumat ini, alright, lengkapkan. Kalau melibatkan nak lupuskan kenderaan, kena dapatkan ulasan JKR sebab JKR je yang ada kepakaran teknikal untuk tentukan aset seperti kenderaan boleh lupus atau tidak. So JKR akan isilah barang perkara-perkara ini, butiran-butiran penambahbaikan, okey. Disahkan bahawa aset alih tersebut telah diperiksa dan laporannya adalah seperti berikut, yang mana JKR mengesyorkan untuk dilupuskan. Contoh. Okay, ada setengah tu JKR tulis lupus secara apa? Sebab harga, jualan sisa. Sebab dia tengok bas ni dah tak ada rupa dah, dia kata. Kena buat jualan sisa lah, JKR kata. So saya ada tulis lagi. Ada setengah JKR tulis. So kena lupus. Okay. Ini adalah perakuan untuk kita lupuskan untuk aset-aset yang mechanical, kenderaan ke electrical, dia kena ada kelulusan pelupusan. 2 orang kena sign, iaitu pegawai teknikal yang mahir dalam aset tersebut. Okay, yang ini. Aset ICT pun sama. Guna borang yang sama. Okay, satu aset, satu borang, QPAS 19, senaraikan apa barang. Okay, komputer ke, laptop ke, printer ke, nyatakan. Okay, kenapa nak lupus. Okay, alright, mungkin dah spare part dah tak ada. Okay, nyatakan. Dan pegawai ICT yang akan sign kat sini 2 orang. Pegawai ICT ataupun juruteknik ICT. Okay, pegawai teknikal lah. Alright, ni QPAS 19. Okay, hanya 2 perkara, 2 aset ini sahaja tuan-tuan. Kena ingat ni, RM5,000 dengan RM1,000 ni. Aset mechanical, technical, elektrik, elektronik yang RM5,000 ke atas. Dan juga yang satu lagi aset ICT komputer yang nilai RM1,000 ke atas. So, apa-apa aset selain daripada ini. Okay, selain daripada apa yang disebut di atas ini. Aset mechanical, technical, elektrik, elektronik dengan komputer. Apa-apa aset lain yang tidak terlibat negara ni, so tidak perlu PEP. Dia tak perlu PEP. Contoh macam perabot. Perabot bukan aset mechanical, technical. Okay, bukan aset ICT. So tak perlulah. Walaupun perabot itu harganya RM10,000, maka ianya tidak perlu ada PEP. Dia hanya aset-aset 2 kategori ini sahaja yang kena ada PEP, tuan-tuan puan-puan. Okay. Kalau macam kenderaan tadi kena rujuk JKR. Okay, boleh rujuk juga jabatan yang ada bengkel sendiri. Okay, ni contoh macam JKR tadilah, dia ada bengkel dia sendiri. Okay.
ataupun dekat sekolah tu, kat KV tu. Kat KV tu contoh nak lupuskan dia ada bengkel kenderaan, okey, subjek kenderaan. Okey. So boleh minta daripada cikgu kenderaan tersebut, pensyarah tersebut untuk semak pun boleh. Sebab dia memang ada kepakaran untuk menyemak, ataupun rujuk pegawai berkemahiran dan peralatan keselamatan. Inilah. Okey. Bagi dia 2 orang, okey, dalam PEP tu 2 orang kena sign, PNP dan grade 19 ke atas. Kalau PNP tak ada, boleh daripada grade 19. Boleh, tak ada masalah. Okey. Ada kepakaran dalam bidang berkaitan, dan bagi pakatan ICT, jika tiada PTM dan PPTM, ketua jabatan boleh lantik mana-mana pegawai yang ada kelayakan. Okey. Okey, kat sini maksud dia, kalau dekat sekolah, okey, kalau dekat JPN dekat PPD, JPN PPD adalah, JPN PPD tak ada masalah. Dia ada pegawai teknologi maklumat dan juruteknik grade F untuk dia semak aset-aset ICT yang dia nak lupus. Ini yang dekat sekolah ni. Kalau contoh aset ICT dekat sekolah, biasanya dekat sekolah kita hanya ada penyelaras ICT, cikgu penyelaras ICT. Okey, cikgu penyelaras ICT tu boleh untuk sign di dalam borang PEP ni. Okey, tapi baru seorang, lagi seorang tu, okey, kalau ikut dalam kiling, ketua jabatan, pengetua guru besar boleh lantik mana-mana pegawai yang ada kelayakan dalam bidang ICT. Maksudnya dekat sekolah tu mungkin ada cikgu-cikgu ataupun siapa-siapalah, okey, yang grade 19 ke, cikgu ke, yang ada degree ICT. Contoh. Sebab kadang-kadang kat sekolah ni, cikgu ni dia ajar bahasa Melayu. Tetapi, dia ni dalam bidang ICT. Dia punya degree ataupun diploma dia ataupun sijil ke. Kalau dia ada, kita boleh lantik dia sebab dia ada kelayakan dalam bidang ICT. Boleh. Tak ada masalah. Kita boleh lantik dia. Okey? Boleh. Okey, kalau dekat sekolah tak ada juga, okey, dah tak ada jugalah siapa-siapa yang nak boleh sign PEP kita ni, apa yang saya boleh syorkan, tuan-tuan dan puan-puan boleh panggil daripada PPD. Sebab dekat PPD dia ada pegawai juruteknik, okey, dia ada juga pegawai ICT. So kita boleh panggil, okey, keluarkan surat kepada PPD untuk mohon buat semakan QPA 19 PEP. Boleh. Ini untuk aset ICT lah. Okay. Kalau macam aset-asetnya macam kenderaan ke, yang mesin-mesin besar ke apa ke, boleh rujuk dengan JKR. Tak ada masalah. Boleh. Okay, ini untuk aset teknikal. Kalau macam aset-aset teknikal yang tidak memerlukan kepakaran sangat, macam TV. Okay. Macam TV ke, peti ais ke, kita tengok pun memang tahu dah benda dah rosak kan. So kita boleh dia minta pegawai PMP untuk sign. Tak ada masalah. Cuma yang macam kenderaan, ICT, itu memang kita minta dia punya hakiki dia yang semak. Okay. Ada orang akan tanya juga, Encik Aiman, adakah semua pegawai PEP ni kena dilantik? Yang kena lantik hanya yang ini ni. Kalau tak ada orang ni. Okay, PTM ni. Ini sahaja yang kena dilantik oleh ketua jabatan. Okay, pengarah JPN boleh lantik, pegawai pendidikan daerah boleh lantik, pengetua guru besar boleh lantik. Okay, yang lain-lain ni hanya memadai kalau biar hakiki tu je yang sign. Maksudnya, QPA 19, borang PEP, nak lupus kenderaan. Okay, adalah kepakaran di bawah JKR. So kita hanya minta JKR semak. Tak perlu nak lantik JKR tu. Tak payah. Sebab JKR tu dah memang hakiki dia pegawai teknikal, J. So dia boleh terus dia sign. Sebab dia adalah hakiki. Sama juga dengan PTM. PTM ni, pegawai teknologi maklumat. Hakiki dia dah adalah memang grade F. Dia adalah pegawai teknologi maklumat. Dia adalah juruteknik ICT. So dia boleh terus sign borang PEP tu. Tak perlu nak lantik-lantik. Tak perlu. Sebab dia adalah hakiki dia adalah kerja dia adalah, jawatan dia adalah tersebut. Hakiki dia. Dia adalah hakiki dia. Memang macam tu. Okay, dia adalah hakiki pegawai teknikal. So, dia boleh terus sign. Cumanya yang kena lantik ni adalah kalau dekat sekolah tu tak ada orang. Kita boleh lantik. Kena lantik ni maksudnya kena bersurat lah. So, pengetua guru besar boleh lantik mana-mana pegawai yang ada dekat dalam jabatan dia. Okay, kalau ada bidang dia ada kepakaran, kita boleh lantik dia untuk sign borang PEP. Orang-orang yang ni je. Sebab dia bukan hakiki pegawai teknikal. Sebab dekat sekolah tu hakiki dia cikgu. Tapi dia bukan pegawai teknikal dan kita kena boleh lantik dia untuk sign bagi pihak PEP tu. Okay. Alright. Okay, seterusnya jabatan luar negara tak perlu PEP. Okay, pengakuan pakai aset tidak ekonomi dibaiki, dan jika tidak ada gambar, kemukakan sana kat daftar rekod negara dan gambar kepada kuasa menulis lah. Okay. Tempoh PEP sah, tempoh dia setahun. Alright, selepas tahun kalau tak dapat laksana pelupusan, okay, kena mohon semula PEP tersebut. Dan selepas tahun, jika pelupusan telah bermula, maka PEP tu boleh je terus guna. Sebab kita dah dapatkan pelupusan pun dah jalan, so tak perlu mohon. Boleh je terus guna. Ini untuk kes yang pelupusan tak jalan langsung lagi. So PEP pun dah expired, so kena mohon barulah tuan-tuan dan puan-puan. Okay, Lembaga Pemeriksa Pelupusan, LPP, pelantikan. Kuasa untuk melantik
lembaga pemeriksa pelupusan adalah di bawah KSU ataupun pengurusi JKPAK iaitu TKSU. 2 orang ini sahaja. Okey. Surat lantikan akan dilantik oleh kementerian gunakan borang QPA 20 ini. Inilah contoh borangnya, lembaga pemeriksa pelupusan. Okey, dan sekurang-kurangnya 2 orang kena lantik. Sekurang-kurangnya 2 orang. Dalam perkeliling sebut 2 orang. Okey. Dilantik berdasarkan jawatan, tempohnya pun sama 2 tahun. Dia sama macam pegawai pemeriksa tadi, 2 tahun. Jika tamat, kita boleh lantik yang baru. Okey, boleh lantik pegawai yang sama pun boleh, tapi kena keluarkan surat pelantikan yang barulah, mohon semula, ataupun kita boleh lantik pegawai yang lain. Minimum 2 orang. Okey. Ada sekolah akan tanya, Encik Aiman, berapakah ramai? Kalau saya nak lantik lebih, boleh tak? Jawapan saya boleh. Boleh, tak ada masalah. Sebab dalam perkeliling tak sebut pun berapa maksimum. Tak ada, bergantung kepada ketetapan sekolah ataupun ikutlah bilangan aset. Kalau banyak boleh lantik ramai. 2 orang ke, 4 orang ke, 6 orang ke, tak ada masalah. Standby. Ataupun backup. Dia backup pun boleh juga. Mungkin 2 orang ni cuti belajar ke apa ke, kita ada lagi backup lagi 2 orang. 2 orang cikgu untuk semak. Okey, inilah dia. Okey, tak ada tempoh. Tak ada tempoh pula. Ada tempoh 2 tahun. Okey, dan sekurang-kurangnya 2 orang. Nak nanti lebih 4 orang, 6 orang pun boleh, tak ada masalah. Okey. Syarat keanggotaan, siapa yang kita nak kena lantik? Apa yang kita nak kena lantik adalah orang itu tidak terlibat secara langsung dengan aset. Maksudnya, dia bukan pegawai aset. Dia bukan pembantu pegawai aset. Dia bukan pegawai penerima. Okey, apa-apa yang terlibat dengan aset, dia tak boleh dilantik. Maksudnya kita akan lantik orang yang bebas, langsung tak terlibat dengan pengurusan aset. Maksudnya kat sekolah tu ada ramai lagi orang-orang yang tak terlibat pun dengan pengurusan aset, kita boleh lantik sebagai lembaga pemeriksa pelupusan. Okey. Ada kepakaran untuk periksa aset ni kalau jika perlulah, dan pegawai PMP dan grade 19 ke atas kita boleh lantik. Kalau PMP tak ada, boleh dilantik pada grade 19. Tapi itulah, kalau dekat sekolah, grade 19 ni dah banyak jadi macam-macam. Dia lah dah jadi pegawai penerima, dia lah jadi pegawai store. Okey, mungkin ada orang lain pula, grade 19 lain, dia dah jadi pegawai pembantu, pegawai aset. Semua dia. Okey, lepas tu dah tak ada dah lagi grade 19 yang tinggal. Sebab kita nak lantik pegawai pemeriksa ni kena orang-orang yang lain dalam pengurusan aset. So, apa yang ada yang tinggal adalah cikgu-cikgu grade 41 yang tak terlibat langsung pengurusan aset. Maka kita boleh lantik mereka sebagai lembaga pemeriksa pelupusan. Sebab orang-orang yang saya sebut tadi, pegawai penerima, pegawai aset, pembantu pegawai aset, pegawai store, kita dah tak boleh lantik dia dah. Sebab dia dah terlibat dengan urusan aset. Kita kena lantik orang lain yang tak terlibat langsung. Iaitu cikgu-cikgu yang lain lah. Okey. Okey, bidang tugas. Okey, lembaga pemeriksa pelupusan dia akan sediakan jadual pelupusan lah. Bukan lembaga yang sediakan, pegawai aset. Pegawai aset dia akan buat satu jadual pelupusan bila nak buat pelupusan ni. So dia akan maklumkan kepada lembaga pemeriksa pelupusan. Dia akan keluarkan satu surat, okey, tuan-tuan puan telah dilantik sebagai lembaga pemeriksa pelupusan dan kerja-kerja pemeriksaan pelupusan akan berlangsung pada 1 Julai. Contoh. So pegawai pemeriksa ni dia kena standby lah 1 Julai nak buat semakan. Okey. Periksa aset yang tak dilupus kena semak dalam masa 1 bulan daripada tarikh arahan. Okey. Pastikan maklumat sulit kepada aset dikeluarkan sebelum pelupusan. Okey, pastikan aset keselamatan diluput ikut aturan dan lengkapkan borang QPA pelupusan 21. Okey. Dan tanda tangan QPA 19 sekiranya perlu. Kalau ada yang perlukan QPA 19, okey, lembaga pemeriksa pelupusan kena semak lah. Okey. Dia kena check. Adakah aset ini perlu ada QPA 19? Adakah aset ini tidak perlu QPA 19? Ini lembaga pemeriksa pelupusan yang kena semak. Okey, dan dia akan isi dalam borang QPA 21. Okey, ini adalah dia punya flow dia. Okey, tata cara dia. Okey, yang pertama, borang QPA 21 ini akan disediakan oleh sekolah lah sebab sekolah ni aset dia. So, dia sekolah yang nak lupuskan. Maka sekolah akan sediakan borang QPA 21. Okey, aset alih yang hendak dilupuskan perlu disenaraikan di QPA 21. Yang ini. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita punya borang pelupusan aset alih. Okey, kalau kita nampak dekat sini, okey, kalau kita tengok, dia tak ada nombor siri kan? Dia tak ada nombor siri pula, tak ada nombor bilangan. So, bila kami dapat borang pelupusan tuan-tuan dan puan-puan, kami kena kira satu-satu. Allahu Akbar. Banyak, ada sekolah tu hantar sampai 200 aset je lupus. Allah. Okey, banyaknya aset kami kena kira. So, apa yang kami nak syorkan di sini adalah, tuan-tuan sila modify sikit borang ini. Tambah sikit kolom, ruangan, bilangan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 200 aset, akan ada 200 senarai lah. Okey. Dan
Nombor siri pendaftaran. Satu aset, satu row. Sebab kan kita satu aset ada satu nombor siri. So, nombor siri setiap satu. Aset nombor 1, aset nombor 2, aset nombor 3, aset nombor 4. Kena senaraikan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, setiap satu aset. Kalau ada 200 aset, akan ada 200 row lah pakai. Okay, satu aset, satu row. Okay, masukkan nombor siri dia. Masukkan apa benda barangnya, meja, kerusi, masukkan. Okay. Tarikh perolehannya bila. Ni semua ada dalam borang QPA tuan-tuan dan puan-puan. QPA 3 atau 4 memang ada. Masukkan je. Okay. Masukkan nombor siri, okay, nombor keterangan aset, apa nama dia, bila tarikh beli, okay, usia gunanya berapa lama dah, berapa harga beli, okay, nilai semasa, semua ada dalam borang QPA. Saya pun pagi tadi pun saya dah ajar dah macam mana nak kira nilai semasa. Okay. Okay. Paling minimum pun kalau boleh jangan letak kosong. Paling minimum letak RM1 at least. At least dia ada nilai, bukan kosong. At least ada nilai. Walaupun kita tahu harga dia dah kosong, tapi biasanya kita kena ada nilai at least RM1 lah. Okay. Kalau macam bas ke, okay, mungkin dia dah rosak tapi nilai dia mungkin RM5,000, RM10,000, masukkan. Tak ada masalah. Okay. Nyatakan keadaan aset. Dia rosak. Okay. Rosak ke apa ke, patah ke, nyatakan dan syorkan kaedah. Kaedah pelupusan ada 9 kaedah. Nanti kita akan tengok apakah 9 kaedah yang dibenarkan dalam perkeliling. Okay. Justifikasi kenapa nak lupus, tulislah. Aset usang, rosak, tidak boleh dibaiki. Okay. Masukkanlah apa justifikasi dan keputusan kuasa melulus ni biar kosong. Ini adalah untuk diisi oleh pengarah JPN ataupun KSU ataupun SUB saya. Okay. Ikut kelulusan hak kuasa melulus. So, pegawai pemeriksa bila dah semak, dia akan sign kat sini. Dia akan letak tarikh latikan dan dia akan letakkan tarikh pemeriksaan dia bila. Dan kena pastikanlah tarikh pemeriksaan tu masih lagi valid. Masih lagi dalam tempoh dia punya pelatikan tu masih buka kuasa. Ada saya pernah terima, kita tengok dia punya pelatikan dah expired tapi dia masih lagi tanda tangan kat sini. Tak sah lah. Tak boleh. So kita minta dia buat semakan semula. Okay, tuan-tuan dan puan, hanya pegawai pemeriksa yang dilantik sahaja boleh menandatangani borang-borang ini. Okay, bawah tu kalau kita baca, jika ada lebih daripada 2 orang ahli lembaga pemeriksa, maka ruangan tanda tangan boleh ditambah. So tambahlah kotak lagi untuk disign. Boleh. Dan saya nak syorkan ruangan tanda tangan ni letak dekat muka surat akhir sekali. Bukan tiap-tiap muka surat. Okay, ada kami terima dia hantar 40 muka surat. 40 muka surat dia sign semua. Bukan, tidak perlu macam tu. Muka surat akhir sekali kita boleh ada tanda tangan. So setiap muka surat ni kita boleh tarik lah 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 kotak kita boleh tarik lagi sampai 20 lah. Kita boleh senaraikan 20 aset dalam satu muka surat. Dan yang tanda tangan ni muka surat akhir sekali. Bukan tiap-tiap muka surat. Tak perlu. Muka surat akhir sekali. Okay. Alright. Okay. Yang biasa ditanya oleh saya. Soalan yang biasa ditanya oleh saya kebanyakannya. Okey, Cik Aiman. Aset kami ni dia tak ada nombor siri, Cik Aiman. Macam mana kami nak lupus, Cik Aiman? Nombor siri tak ada. Kami pun tak tahulah ini aset mana datang. Kami dah semak QPA dia memang tak ada. Nombor siri dia memang tak ada. Okey, kami nak lupus. Macam mana nak buat, Cik Aiman? Adakah kena daftar semula ke apa ke? Okey, macam saya sebut, sekolah ni macam-macam aset ada. Ada aset LPS, ada aset PIBG, ada aset persendirian, ada aset OS 42, ada aset koperasi, macam-macam aset ada kat sekolah ni. So, apa yang kita nak lupuskan ini biasanya adalah untuk aset-aset milik kerajaan sahaja yang ada QPA 34. Macam saya sebut tadi, sekiranya aset ini ada surat beranak QPA 34, maka kita kena lupuskan dia kalau dah tak nak guna. Kena guna borang QPA 21. Okay, QPA 21 ni hanya untuk aset-aset kerajaan di bawah QPA 34. Ini sepatutnya. Kalau macam aset LPS tu, itu LPS punya lah. Janganlah kita lupuskan pula. Itu dia punya. So lantak dia lah. Dia nak lupuskan ke, dia nak apa ke, itu tanggungjawab dia. Sama juga dengan PIBG. Okay. Samalah juga dengan aset koperasi ke semua OS 42. OS 42 pun sepatutnya tidak juga tertakluk di dalam borang QPA 21. Sebab hanya aset-aset yang berdaftar di bawah QPA 3 dan 4 sahaja yang tertakluk di dalam pelupusan QPA 21. So macam aset-aset OS 42 tu kalau nak lupuskan boleh, tak ada masalah. Hanya ambil borang tadi tu, okey, dapatkan kebenaran daripada ketua jabatan sahaja. Kalau ketua jabatan setuju untuk dilupuskan aset OS 42 tu boleh lupus, tak ada masalah. Okey, sebab kita uruskan dia secara berasingan sebab dia bukan borang QPA 34. Kalau macam OS 42 tu dapatkan kebenaran ketua jabatan dan sebab kita beli pun kita kena dapatkan kebenaran ketua jabatan.
Masa kita nak beli pun. So kalau kita nak lupus pun, kita kena dapatkan kewenangan ketua jabatan, ketua guru besar. Dia macam tu. Senang kalau OS 42 ni. Simple cara urus dia. Okey. Tetapi saya nak cerita pasal QPA 21 ni. Okey, kalau dekat sekolah kita ada jumpa aset-aset yang tak ada nombor siri. Pertama sekali, saya minta tuan-tuan dan puan-puan semak dulu. Ada tak QPA yang mana QPA-nya ada, barang dia tak ada. Okey, semak dulu. Kemungkinan barangkali aset yang tak ada nombor siri ini adalah, ini QPA dia. Cuma mungkin dia punya label dah tanggal. Okey, tertanggal ke label dia ke ataupun apa-apa. Ataupun dia mungkin aset persendirian ke. Sebab tu dia tak ada nombor siri. So semak dulu. Kalau semak betul nama barangnya meja guru, nak lupusnya kita jumpa ni adalah meja guru, maka buat matching, ambil nombor siri dia, tampal kat meja tersebut. Kita labelkan. Okey, selesai satu masalah aset hilang. Okey, mungkin sebabkan itu. Ada juga kadang-kadang pegawai aset ni ataupun pembantu pegawai aset, dia daftar QPA 34 tetapi dia lupa label. Terlupa nak tampal nombor siri dekat aset-aset tersebut. Pun ada tuan-tuan dan puan-puan. Pun ada. So, sebab tu saya minta dulu, semak dulu QPA masing-masing. Ada tak QPA yang mana barangnya tak ada? Dia ada, cuma tak ada label. So, kalau jumpa, kita labelkan semula. Itu yang pertama. Yang kedua, okay, ada juga aset-aset, dia ada nombor siri, QPA-nya tak ada. Ini pun ada pula. Nombor siri ada, QPA tak ada. Okay, saya pun tak tahu macam mana boleh jadi macam ni. Sepatutnya QPA dia kena ada. Okay, kalau guna sistem akan ada lah dalam sistem. Yang guna borang manual ni, sekolah-sekolah pusat kos ni. Okay, dia kata tak ada, Encik Aiman tak jumpa QPA dia. Tapi bila saya tengok belik-belik dia punya nombor siri, dia ada. Tapi nombor siri dia pelik sikit dia kata. Nombor siri lama ke? Saya pun tak sure dia kata. So apa yang biasanya kami syorkan kalau ada nombor siri kat aset tu, okay, QPA dia tak ada, so tolong wujudkan QPA dia. Wujudkan je. Tak apa, tak ada masalah. Kita guna yang cara maklumat yang kata dia tak ada maklumat ataupun kita baru jumpa, okey, maklumat dia mungkin tak lengkap ataupun dia tak ada apa-apa dokumen, so kita wujudkan je. Terus tengok dekat meja tersebut, dia ada nombor siri dia, okey, masukkan nombor siri dia, okey, buatlah anggaran berapa harga dia, okey, berapa dia punya, bila kita gunakan dia, agak-agak lah tahun bila kita terima, tahun bila dia perolehan, buat secara anggaran seperti mana yang saya sebut tadi di sesi pagi. Okey, daftarkan dia sebagai anggaran, wujudkan dia, bukan daftarkan dia, wujudkan balik kat QPA dia tadi tu. Wujudkan, sebab dia memang dah ada nombor siri dah. Cuma QPA dia tak tahu pergi mana, hilang ke, terbakar ke, tenggelam banjir ke, Allahualam. Tapi barangnya ada, QPA-nya tak ada. Okay, cuma barang tu dia ada nombor siri. Nombor siri ada, QPA tak ada. So kita boleh wujudkan je terus QPA dia, tak ada masalah. Okay, yang ketiga pula. Yang ketiga ni yang biasa jadi adalah, Cik Aiman, barang ada, kami dah semak dah QPA kami. QPA kami semua okay, perfect. QPA ada, barang ada. Tapi ni ada barang sesat. Yang mana kami pun tak tahu siapa punya, dah semak. Bukan PIBG punya, bukan OS 42 punya, okay, bukan PCG, bukan korporasi, bukan LPS, semua bukan. Bukan persendirian, kami pun dah tanya cikgu-cikgu cakap pun bukan. So macam mana Cik Aiman? So apa yang saya syorkan, saya akan tanya, nak guna lagi ke tak aset tu? Dia kata tak nak Cik Aiman, memang dah rosak dah, cuma tak tahu dah ni siapa punya. Okay, apa yang saya selalu syorkan untuk aset-aset yang macam ni, senaraikan sahaja di dalam borang QPA 21. Senaraikan. Okay, senaraikan maksud dia, contoh dia adalah meja, contoh meja kita jumpa, meja, tulislah meja. Okay, nombor siri dia Cik Aiman letak apa? Tak ada ni, kami pun tak tahu ni, siapa punya ni. Okay, siapa punya? Okay, tak tahu. So apa yang saya boleh syorkan adalah, letakkan saja nombor siri ni, tulis sahaja, nombor siri pendaftaran tidak dapat dikenal pasti. Okay, tidak dapat dikenal pasti, ataupun ada juga yang nombor siri dia rosak. Okay, rosak ataupun tiada. Tulislah perkara-perkara ini. Nombor siri aset tidak dapat dikenal pasti, /rosak, /tiada. Sebab kita pun tak tahu siapa punya sebenarnya. Okay, tulis je. Sebab kadang-kadang mungkin dia ada tapi nombor siri dia rosak. Tapi kita dah semak dah QPA kita, tak ada pun. Okay, letakkan ni, maklumat ni. Okay, nombor siri tidak dapat dikenal pasti. Okay, ataupun nombor siri tiada. Okay, tulis je. Apa-apa maklumat pasal nombor siri. Sebab kita dah memang tak nak dah aset ni. Dah tak ada rupa dah. Dia kerusi. Tapi kayu dah patah dua. Dah tak boleh nak duduk. Nak buat apa nak daftarkannya lagi? Sebab kita dah nak lupus dah. So apa yang kita biasa syorkan, senaraikan sahaja dalam ni. Kita pun tak tahu siapa punya. Senaraikan sahaja. Tulis itu sahaja, tiada nombor siri ataupun nombor siri tidak dapat dikenal pasti. Dan terus je kemukakan untuk buat tujuan pelupusan. Teruskan je. Tak apa. Tak ada masalah. Boleh.
Boleh tuan-tuan dan puan-puan, senaraikan sahaja. Sebab saya yang difahamkan dekat sekolah, yang saya tanya kenapa banyak sangat aset tak lupus, dia kata Encik Aiman, aset-aset ini tak tahu siapa punya, so kami pun tak tahu macam mana nak lupus. Nombor siri tak ada, ini tak ada, itu tak ada. So kami sebab tu kami simpan je aset-aset ni. Alah, hai. Sebab kan tak ada nombor siri, tak ada apa, semua je jadi simpan. So apa yang saya selalu syorkan, apa yang saya selalu syorkan adalah senaraikan sahaja. Nombor siri tu kalau tak ada, tulislah nombor siri tidak dapat dikenal pasti atau tiada. Tulis je. So kita boleh terus je buat pelupusan. Tak ada masalah. Okey. Ada soalan ke? Ya. Kita agaknya berapa minit lagi kita boleh habis? 25 okey. Sekarang 5 2 minit. Lagi setengah jam boleh tak? 5.5. Saya nak cover juga hapus kira. 5.5. Okey, kita tunggu. Boleh 5 buku. Okey. Dari konti kita boleh 5.5. Okey. Boleh Boleh ke? Boleh. Peserta kita ada 9,000 orang tengok ni. 9,000. Kalau tuan-tuan kata okey, saya on. Okey, boleh So saya harap boleh kot. Okey. Alright. So saya teruskan. Okay, untuk sekolah-sekolah tadi yang aset yang kata tak ada nombor siri ke apa ke, so kita senaraikan je, tak ada masalah. Kalau boleh saya dah tak nak tengok dah ada aset-aset yang dekat sekolah tak boleh lupus ni. Okay, so kita senaraikan je, tak ada masalah. Senaraikan, tiada nombor siri aset apa ke, masukkan je, nombor siri tiada dan kita boleh teruskan buat pelupusan. Sebab dia memang bukan aset kerajaan pun. Sebab tu dia tak ada QPA je pun, cuma kita tahu mana datang. Kalau sebab tu saya minta tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang macam aset PIBG, aset OS42, aset LPS, labelkan aset-aset tu. Kalau sekarang tak label, lepas ni dah dengar taklimat ni, okey, esok ke bila ke, okey, kalau masuk sekolah, labelkan supaya nanti bila kita nak lupus akan datang lagi 5 tahun ke, lagi 10 tahun ke, kita ada label tu. Bila kita jumpa, lah ini aset PIBG, patutlah tak ada label. So, panggillah PIBG. Tuan PIBG, ini aset tuan ni. Dah lama ni. Dah rosak dah. Nak kena lupus ni PIBG, aset kamu. PIBG yang kena lupuskan tu aset dia. Sebab dia tak nak serahkan kat kita. Okay. Kalau dia serah kat kita, tak apa. Kita daftar bawah QPA kita. Ni sebabkan dia tak nak daftar. Okay. Dia tak nak bagi dekat kita. So aset dia. So kalau rosak, dia yang kena uruskan. Sama juga dengan LPS. Aset-aset LPS, aset-aset yayasan. Okay. Dia dah rosak. Dah tak pakai. So kita tengok, aset LPS ada label. Aset yayasan. So ini diorang yang kena lupuskan urusan mereka. Sebab itu aset mereka. Kalau dia nak kita lupuskan, itulah sepatutnya dia serahkan kepada kerajaan. Barulah kita boleh uruskan secara kerajaan. So saya harap jelaslah dengan perkara ini tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So ramai kata teruskan. Okay, saya nak teruskan. Okay. Alright. So next. So saya harap jelas pasal pelupusan ni. Okay. Alright. Pelupusan jelas. Okay. Boleh disediakan secara bersekali atau berasingan mengikut jenis atau MPA. Maksudnya QPA 21 ni, kalau tuan-tuan nak puan boleh senaraikan ikut jenis. QPA 21 pasal perabot. Semua pasal perabot. Pasal kerusi, pasal meja, pasal apa sofa ke apa ke. Semua pasal perabot je semua. Boleh. Satu lagi QPA 21, tuan-tuan buat pula aset ICT. Semua pasal aset ICT A to Z. Boleh. Kita ikut kategori QPA 21 ni. Boleh. Tak ada masalah. Kalau nak senaraikan semua, nak lansamkan semua sekali dalam satu borang pun boleh. Okay, nombor 1 hingga 40 mungkin perabot. 41 hingga 70 aset ICT. Dan seterusnya ada barang-barang lain pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kami lebih suka kalau dia ikut jenis kategori. Sebab senang. Kita tahu, ni semua aset ICT. Okay, kita tahu. So aset ICT ni dia nak kena ada borang PEP. Contoh. Okay, ada yang terlibat, ada tak terlibat. Sebab kalau terus lansam semua, lompat-lompat pula aset ICT, perabot. Lompat pula, campur lagi ICT pula sambung. Dia tak ikut turutan. Tu yang pening tu kadang-kadang. Okay. Kami lebih gemar, lebih suka kalau sekolah, PPD, KPN senaraikan ikut jenis lah. Lagi best. Lagi dapat kemas. Okay. Rujuk daftar aset alih atau dokumen lain dan kemukakan kepada kuasa melulus selepas lembaga pemeriksa pelupusan dia dah lengkapkan borang QPA 21. Okay. Alright. So ini adalah tata caranya. Pertama sekali kenal pasti aset. Okay, sediakan QPA 19 jika perlu. Yang mana yang saya sebut tadi ada 2 kategori barang yang melibatkan barang-barang mekanikal, teknikal, elektrik, elektronik. Yang 5,000 ke atas kena ada PEP kalau nak lupus. Dan juga aset-aset komputer ICT yang
1000 ke atas kena ada PEP. Kalau macam perabot, meja, kerusi tidak perlu. Alright. Lengkapkan QPA 21 dan kemukakan kepada LPP. Okey, lengkapkan QPA 21 ni maksudnya, okey, bila kita nak lupuskan aset, okey, QPA 21 ni saya syorkan dilengkapkan oleh pegawai aset. Dia senaraikanlah dulu barang-barangnya. Senaraikan. Okey, senaraikan apa barang kita nak lupus. Nanti pegawai pemeriksa je semak je. Apa barang yang ada dia akan semak. Okey, pun boleh. Sebab kita yang tahu barang apa yang kita nak lupus. Apa QPA-nya, apa nombor serinya, okey, apa barangnya, okey, apa dia punya nombor-nombor ni. Okey, kita senaraikan siap-siap. Kita senangkan kerja pegawai pemeriksa pelupusan. So nanti pegawai pemeriksa pelupusan dia akan semak lah. Okey, okey, barang ni dia akan check. Okey, okey, betul dia akan sign lah. Okey, boleh, tak ada masalah. Ada setengah jabatan dia buat macam tu, pegawai aset yang buat. Ada setengah jabatan dia bagi terus QPA 21 kosong. Okey, dia bagi kosong borang ni, dia terus bagi dekat pegawai pemeriksa pelupusan. Pegawai pemeriksa pelupusan yang isi satu-satu pun ada. Okey, terpulanglah macam mana tuan-tuan nak uruskan. Okey, yang mana yang kita boleh mudahkan, kita mudahkan. Itu je lah yang saya boleh syorkan. Yang penting, kena isi dan sign kedua-dua borang ini. Okey, 2 orang kena sign. Itu boleh penting sebenarnya. Siapa nak isi ke tak isi ke, itu boleh lah terpulang nak buat macam mana. Okey, saya lebih suka kalau pegawai aset yang lengkapkan lah. Sebab dia lebih tahu apa benda barangnya. Okey, alright. Okey, semak. Okey, pegawai lembaga pemeriksa pelupusan akan semak. Lembaga pemeriksa pelupusan ni, LPP ni, lembaga pemeriksa pelupusan akan lengkapkan QPA 21, dia akan sign, dia akan bagi kepada urusdia pelupusan. Okey, sekolah akan angkat kepada PPD, PPD akan angkat kepada JPN. So saya sangat syorkanlah kena lalu PPD sebab sekolah jangan lupa tuan-tuan perempuan ni di bawah pentadbiran PPD. Kalau boleh kita ikutlah chain of command. Jangan langkau PPD. Okey, angkat kepada PPD, PPD pun maklum tengok, okey dia akan angkat kepada JPN. Okey, ikut prosedur. Okey, jangan langkau-langkau. Sebab nanti kalau kita langkau-langkau, kalau kita nak dapatkan maklumat dari PPD, PPD pun tak tahu. Tak tahu. Sekolah tak beritahu pun, ini asyik tak tahu je PPD sebab tak lalu dia. So tak elok lah macam tu. So kita ikut chain of command kita. Sekolah akan angkat kepada PPD, PPD akan angkat kepada JPN. JPN akan angkat kepada KPM. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan kalau dekat sekolah. So jangan terus langkau kepada KPM. Nanti bila kita tanya JPN, saya tak tahu pun sekolah ada angkat permohonan sekian-sekian kepada KPM, dia tak lalu kami pun. Kita tak lalu JPN. So kena ikutlah chain of command dari segi pun suratan tu. Alright. Angkat kepada PPD, PPD akan angkat kepada JPN, JPN akan semak. Adakah di bawah kuasa melulus pengarah ataupun bawah kuasa melulus KSU ataupun pengarah saya. So jangan semak. Okey, selepas dapat kelulusan, okey, lupuskan ikut kaedah dan isi QPA 23. Yang ini. Okey, isi QPA 23. Alright. Okey, QPA 23 ni isikan sijil pelupusan. Okey, alamak terlompat pula. Dah isi QPA 23 tersebut, barulah selesai kita punya pelupusan. Dan kalau ada pelupusan yang mendatangkan hasil, okey, contoh kita buat jualan sisa, buat jualan sebut harga, duit yang kita dapat tu jangan masuk akaun SUA. Salah. Ramai yang terkena dengan audit. Sebab apa-apa hasil kerajaan yang kita jual, okey, kena masuk akaun hasil kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun pelupusan apa kita buat, dia kena masuk akaun hasil. Bukan masuk akaun SUA, bukan masuk akaun kelab guru, bukan masuk akaun SUA sekolah, kelab guru ke PIBG ke, bukan. Dia kena masuk akaun hasil kerajaan. Okey, sebab itulah kita kena masukkan, ada risit-risit semua tu kita kena rekod. Alright. Okey, tempoh kelulusan adalah 6 bulan So once JPN luluskan ataupun KPM luluskan ikut kuasa harga tadi tu, kuasa melulus, okey, kena lupuskan dalam masa 6 bulan, tuan-tuan dan puan-puan. 6 bulan, tak boleh lebih. Okey, kalau dalam masa 6 bulan pun tak sempat-sempat nak lupuskan, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh mohon pelanjutan. Dalam masa 2 minggu, boleh mohon pelanjutan kepada siapa yang luluskan. Kalau pengarah JPN yang luluskan, maka kena pengarah JPN yang akan luluskan pelanjutan. Kalau KPM yang luluskan pelupusan, maka KPM yang akan luluskan pelanjutan. Dia ikut siapa yang meluluskan yang asal tu tadi. So 2 minggu kena angkat dan pelanjutan biasanya kami akan bagi dalam tempoh sebulan sahaja, tuan-tuan dan puan. Sebulan je, tak boleh lebih. Ini seperti mana yang ditetapkan dalam MOF. Sebulan sahaja dan sekali sahaja. Dah lah 6 bulan, tambah lagi sebulan. Tak boleh juga lupus. Tak boleh dah mohon lagi. So apa yang puan-puan boleh buat, kena mohon semula. QPA
21 itu tadi. Senaraikan balik barang-barang tu tadi, mohonlah balik. Kalau dah lebih daripada tempoh 6 bulan plus ekstra 1 bulan. Okey, kena mohon yang balik. Okey, seterusnya. Ada setengah kes kami dah luluskan, yang mana contoh, macam contoh kenderaan ke apa ke kami showkan untuk dilupuskan secara sebut harga. Contoh, ataupun apa-apa lain kaedah lah. Okey. Kita ada contoh, biasanya kita banyak terima permohonan pindah kaedah pelupusan daripada kes-kes kenderaan lah. Yang mana kita show untuk kaedah lupus secara kenderaan. Okey. Tetapi, bila sekolah dah buat sebut harga, okay, JPN ke PPD buat sebut harga, dia open, kemudian tak ada syarikat pun yang berminat nak masuk. Maybe sebab kereta kita tu buruk sangat. Bas kita buruk sangat, dah tak ada rupa ke apa ke, okay? Buruk sangat, macam mungkin ambil kos yang tinggi untuk baiki. So tak ada seorang syarikat atau individu pun berminat nak beli aset kita yang kita nak lupus tu. Maka sekolah, JPN ataupun PPD boleh mohon untuk pindah kaedah. Okey, pindah kaedah, okey, angkat kepada pihak yang kuasa melulus tadi, sama ada JPN ataupun KPM. Alright. Kemudian, okey, kena bagi justifikasi lah kenapa nak pindah. Antaranya adalah sebab sebuah harga dah telah dilaksanakan dan telah ditutup, tetapi tiada pembida yang memasuki sebuah harga. So kita nak lupuskan dan mohon untuk pindah kaedah pelupusan daripada kaedah sebuah harga kepada jualan sisa. Contohnya. Ataupun nak pindah daripada pelupusan daripada sebuah harga kepada pelupusan secara hadiah. Pun boleh. Ikutlah kaedah yang macam mana tuan-tuan nak buat. Okey, tapi biasanya kita akan beri kelulusan untuk 3 bulan. Okey, 3 bulan ni daripada tarikh kelulusan pindah kaedah. 3 bulan je. Tadi 6 bulan kan? Ini kejam sikit, 3 bulan. 3 bulan kena settle tuan-tuan dan puan-puan. Okey, contoh bulan dapat kelulusan 6 bulan kena buat. Okey, buat pelupusan. Okey, bulan pertama dah buat sebuah harga. Okey, sebuah harga tu tak ada orang masuk. So, bulan kedua tuan-tuan dan puan-puan dah mohon untuk buat pindah kaedah. Okey, kalau ikutkan sepatutnya ada lagi 4 bulan. Tapi sebabkan kalau ikut pekeliling, dia kata kalau kita pindah kaedah, kelulusan tu hanya untuk 3 bulan je. So, tak terpakai 4 bulan tu sebab kita dah pindah. So, dah pindah, maka 3 bulan sahaja yang ada untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk laksanakan pelupusan. Kalau dah bulan kelima, okey, contoh bulan kelima, kan 6 bulan, bulan kelima dah tak boleh nak ni, kita mohon pindah kaedah. So bulan ke-6 dapat kelulusan, so kita boleh tambah lagi 3 bulan. Maksudnya bulan ke-6 ni, okey, bulan ke-6 ni bila dah pindah kaedah, dapat kelulusan, so tuan-tuan dan puan-puan boleh buat pelupusan dalam tempoh 3 bulan lagi. So total 6 plus 3, 9 lah. Tapi yang 6 tadi tu untuk kaedah yang sebelum ini. So yang lagi 3 bulan ni untuk kaedah yang terkini yang kita tukarkan tadi. Okey. Jika tamat, kena buat permohonan baru. Okey, ini adalah dia 9 kaedah pelupusan. Okey, kalau saya nak go through satu-satu ni banyak ni. So saya akan laju-laju sikit sebab saya juga nak sentuh bagai part hapus kira. Hapus kira pun penting juga ni. Okey. So saya akan laju-laju sikit. Okey, ini jualan Yang pertama jualan. Okey, dalam jualan dia ada 3 jenis jualan, tender, sebuah harga, lelong. Okey. So tolong semak, confirmkan betul-betul. Okey, baca betul-betul. Okey. Dia ikut nilai semasa tuan-tuan dan puan-puan, bukan nilai perolehan asal, nilai semasa. So kalau nilai semasa dia melebihi 500,000, maka kena buat tender. Kalau nilai semasa dia anggarannya adalah bawah 500,000, maka kena buat secara sebut harga. Okey, biasanya yang kita buat secara jualan ni adalah yang aset kita ada nilai lah, biasanya kenderaan lah. Okey, kenderaannya kalau kita nampak ada pelupusan kenderaan, kita akan show untuk buat secara jualan. Tetapi tengok juga, kita akan minta gambar, tengok. Nak tengok kereta ni ada rupa ke tak? So kalau dia masih ada rupa, masih ada rupa kereta, ada steering, ada kerusi, ada tayar, ada enjin, ada gearbox, cuma dia rosak ataupun usang sahaja, maka kita akan show secara sebut harga. Okey. Kalau gambar kita tengok pula, dah tak ada rupa dah kereta, tinggal rangka, tingkap pun dah tak ada, kerusi pun dah tak ada, dashboard pun dah tak ada, enjin pun dah hilang pergi mana, dah rosak, tayar pun dah tinggal sebelah je. Kalau kita buat secara sebut harga, memang tak ada orang nak. Dah rosak teruk dah. So biasanya kita akan show terus secara jualan sisa. Okay. Alright. So untuk pemahaman lanjut, okay, tuan-tuan perempuan boleh rujuk dalam pekeliling. Pekeliling Okay. Ada dengan lebih jelas. Dalam pekeliling ada. So alright, rujuk pekeliling lah. Okay. Okay, yang keduanya adalah buangan terjadual secara e-waste. Okay, contohnya aset alih yang dikategorikan sebagai e-waste kena lupus secara e-waste lah. Okay, kena ikut peraturan seperti mana yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Contohnya adalah, ni dalam pekeliling ada sebut
komputer, printer, scanner, TV, mesin fotostat, telefon bimbit, saya tambah lagi. Peti ais, apa lagi? Peti ais, apa-apa lagi lah barang-barang elektrik yang ada dekat sekolah tu. Kalau ada, kena lupus secara e-waste sebab dia ada ni board ni, board chip. Okay, kalau kita tengok gambar ni, dia ada board, ada chip. Okay, kita kena lupus secara e-waste. Kita tak boleh buat pelupusan secara tanam ke musnah ke, tak boleh sebab dia tak mesra alam. Dia boleh membahayakan alam sekitar. Sebab itulah kita kena ikut secara e-waste. Kena lantik syarikat e-waste, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So, aset alih yang dikategorikan sebagai sisa pepejal hendaklah dilupuskan mengikut Akta Pengurusan Sisa Pepejal. Okay, serta saya ini di bawah KPKT, serta saya, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Okay, sisa pepejal lah. Okay. Jabatan hendaklah merujuk kepada Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal bagi mendapatkan keterangan lanjut lah kalau ada apa-apa keterangan lanjut. Okay, alright. So, next e-waste. Ni untuk kita cerita aset alih e-waste, kemudian jualan sisa. Okay, jualan sisa pula dilaksanakan bagi aset alih yang tak ada rupa dah. Tak ada rupa ni maksudnya dia tidak lagi boleh digunakan dalam bentuk asal. Macam tadilah kereta. Kereta tu dah tak ada rupa kereta. Dia ada rangka, tingkap pun dah tak ada, steering pun tak ada, kerusi pun dah tak ada, atau koyak rabak, dah berkarat satu kereta. Dia macam tak ada harga, dah tak boleh nak fungsi dah. So kita boleh buat jualan sisa. Ataupun apa-apalah aset-aset laptop ke apa ke, dia dah tak boleh nak berfungsi. Okay, dah tak boleh nak berfungsi ke apa ke, boleh kita laptop kena e-waste. Ni kena aset-aset lain. Macam apa katil ke perabot ke, katil, yalah katil perabot. Okay, boleh buat secara jualan sisa pun boleh. Yang ada nilai lah. Biasanya kami akan showkan jualan sisa kalau untuk almari besi. Almari besi, kerusi besi ke. Kalau ada benda-benda besi kami jumpa, perabot ditulis tu meja almari besi. Contoh. So kami akan terus suruh buat jualan sisa. Sebab besi tu boleh lagi kita timbang kilo. Kita boleh lagi dia timbang kilo, kita boleh jual kepada syarikat ni, membeli barang lusuh ni. Dia boleh bayar kat kita. Dapat RM10 pun okey lah. Boleh masuk hasil kerajaan. Kita masih lagi boleh dapat hasil. Okay, untuk jualan sisa ni. Okay. Ni pun sama jugalah. Dia ada had kuasa dia, tuan-tuan dan puan-puan. Saya boleh tolong semak dalam keliling. Okay. Alright. So saya pun dah laju ni. Nak kena habiskan cepat. Okay, tukar ganti. Okay, tukar ganti ni pula, kaedah pelupusan secara tukar ganti adalah dilaksanakan untuk aset yang tidak lagi ekonomi untuk dibaiki. Tapi dia ada bahagian komponen yang masih elok. Contohnya, okay, asas tukar ganti ni okay, adalah aset yang sama jenis, diperiksa dan disahkan kesesuaiannya oleh pegawai teknikal dan alat atau komponen tukar ganti yang dipasang perlu direkod di bahagian B, QPAR 3. Contohnya lah, okay, kita ada 10 laptop rosak, contoh. Laptop pertama mungkin rosak skrin, laptop kedua mungkin rosak keyboard, laptop ketiga mungkin rosak skrin, keyboard, hard disk, laptop keempat mungkin rosak motherboard, laptop kelima mungkin rosak RAM, contohlah macam-macam rosak, dia bercampur-campur. So, kalau rosak, sepatutnya dia dah tak boleh nak baiki, spare part dah tak ada, kita kena lupuskan. Tetapi kita boleh mohon secara tukar ganti yang mana dari 10 ni kita lupuskan 5 sahaja. Sebab dia ni semua sama jenis. So kita lupus 5, kita ambil yang 5 ni, kita lupuskan tetapi kita ambil part-part yang elok. Sebab yang pertama ni dia rosak skrin. So kita boleh ambil dia punya keyboard, dia punya RAM, hard disk dia semua. Yang kedua ni pula dia rosak keyboard. Kita boleh ambil dia punya skrin, dia punya barang-barang lain dia pula. So kita ambil barang-barang yang masih elok dekat yang kita dah lupus ni, kita ambil dan kita baiki. Baiki yang lagi 5 ni. So kita baiki lagi 5 ni, so kita dapat selamatkan 5. So daripada 10 kita nak lupus, kita lupuskan 5, tetapi kita ambil barang-barang yang komponen yang masih elok. Okay, kita ambil yang masih elok, kita repair yang lagi 5 ni. Kita repair, kita repair yang 5 ni, kita ganti. Dapat balik 5. Yang rosak ni tadi jadi elok. So instead of kita lupus 10, kita lupus 5 sahaja. Ini yang maksudnya sebagai pelupusan secara tukar ganti. Dia dah tak ekonomi untuk lagi dibaiki, tetapi dia ada komponen yang masih boleh guna. Okay, ada yang masih boleh kita guna dan kita ambil komponen-komponen tersebut dan aset yang ditukar ganti tadi perlu disimpan sementara lah. Maksudnya kalau spare-part tadi kalau dia tak di-repair lagi, dia boleh simpan dan dipasang pada peralatan lain dan sediakan satu rekod basingan lah. So kita kena buat satu rekod sebagai rekod spare part. Mungkin kita ambil. Okay, mungkin kita standby kalau laptop ni rosak, kita boleh baru kita nak repair, so kita boleh, tak ada masalah. Okay, tukar ganti dah, tukar beli. Tukar beli ni merujuk kepada aset tukar beli macam contoh mesin kowe.
Okey, mesin kowe kalau kat sekolah ada, okey, dekat jabatan, kat kementerian biasa ada lah. Okey, kita boleh trade in. Trade in maksudnya trade in. Bahasa Inggeris dia trade in. Okey, ni contoh kat gambar ni kita nampak mesin kowe lama. Dia tak nama kowe, dia nama Wong Jin. Nama kowe lama Wong Jin. Dulu. So, kalau kat dulu jabatan saya ada mesin ni. So, bila kita nak dah tak nak guna dah, bukan tak nak guna, kita nak tukar yang baru, kita boleh trade in ambil yang baru. So, bila kita trade in, dia akan libatkan ni lah harga yang dapat dirundingkan dengan lebih murah lah. So, kita dapat diskaun bila kita trade in, okay. Sebabkan hanya berbekal asal sahaja yang berminat dengan mesin ni. Okay. Kita brand je kowe. So, biasanya pembekal asal lah kowe lah yang biasa nak balik barang ni. Kalau kita nak jual kat orang lain, biasa orang lain tak nak. Okay. Alright. Dia secara kaedah pelupusan secara tukar beli. So, kita lupuskan yang ni secara tukar beli dan kita akan dapat yang baru lah. Okay. Tukar barang perkhidmatan ni pun jarang-jarang lah ada orang guna sebab dia macam contohnya dia nak lupus satu aset ni kemudian dia tak nak duit. Dia bukan bayar dengan duit tapi dia bayar dengan barang yang lain atau perkhidmatan. Okay. Dalam konteks ni okay, dia kena berasaskan nilai yang terbaik. Okay, nilai aset dianggarkan oleh pakar dalam bidang berkenaan, pertukaran aset perkhidmatan mengikut keperluan sebenar, pelantikan syarikat tertakluk kepada peraturan. Okay. Perlu ada justifikasi. So far sepanjang saya berkhidmat dekat BPA, saya rasa tak pernah lagi lah kami pernah luluskan secara kaedah pelupusan tukar barang ni. Tak pernah. Okay. Sebab dia perlukan satu justifikasi yang kukuh. Kenapa kita nak lupuskan secara tukar barang. Maksudnya dulu mungkin dia nak lupuskan kereta. Okay, dia nak lupus kereta, sepatutnya dia bila kita buat sebuah harga, dia akan bayar dalam bentuk duit lah. Okay. Dalam RM10,000 ke contoh lah. Tetapi bila tukar barang ni, dia nak lupuskan kereta, tetapi pembeli yang barang pelupusan kita ni bagi dalam bentuk barang-barang macam printer ke, laptop ke, contoh. Okay, dia macam dia tukar barang. Lupuskan barang ni dapat barang lain. Syarikat tu bagi barang lain. Okay, dia bukan bagi bayar dalam bentuk duit. Ada, tapi biasanya jarang lah kami luluskan dengan perkara ni. Biasanya kami akan show untuk pelupusan terus lah. Okay, hadiah. Pelupusan secara hadiah dia sama macam serahan. Cuma beza dia hadiah ni kita serahkan kepada pertubuhan, persatuan, okey, pertubuhan atau persatuan diiktiraf, rumah-rumah ibadah, rumah kebajikan, okey. Yang mana aset tu boleh lagi guna tapi kita dah tak nak guna. Dia masih lagi elok tapi kita dah tak nak guna, ada lebihan. So, ataupun dia tidak lagi ekonomi untuk dibaiki tapi jabatan-jabatan ni pertubuhan-pertubuhan ni dia nak juga, boleh. Kita boleh buat pindah pelupusan secara hadiah tetapi kena ada permohonan lah. Pertubuhan-pertubuhan ni kena hantar surat permohonan yang mana dia nakkan sumbang cara hadiah. Dia nak aset. Biasanya kan kita selalu dapat email, surat ke daripada pertubuhan-pertubuhan, dia hantar email sekiranya dia memohon bantuan perabot contoh. Kadang kami pun ada dapat email daripada siapa-siapa tak pertubuhan mana-mana dia hantar email bantuan mendapatkan perabot. Okay, dia cerita dia punya pertubuhan tak ada perabot, tak ada katil lah, tak ada kerusi meja contoh. Okay, kebetulan pula bahagian kita ada lebihan-lebihan perabot ke kursi meja ke apa ke, okay, yang mungkin kita tak guna. Okay, kita boleh buat pelupusan secara hadiah kepada mereka ini. Dengan syarat dia ada permohonan lah. Ada permohonan, okay, kos-kos pun dia sendiri akan tanggung lah dari segi pengangkutannya. Okay, disokong dengan surat permohonan, okay, dikecualikan daripada PEP dan apabila kita dah buat pelupusan, dia kena sign lah surat akuan terima dan kita pula kena sediakan QPA 23 iaitu CJ lah, CJ pelupusan tadi tu. Okay, alright. Okay, hadiah, seterusnya serahan. Sama je macam hadiah tadi, cuma je tadi hadiah kepada pertubuhan-pertubuhan yang berdaftar. Okay, macam yang sekarang ni pula, kalau serahan ni untuk kita nak buat pelupusan kepada kerajaan negeri, okay, pihak penguasa tempatan, majlis pemadaran, okay, badan berkanun, kumpulan sasaran segi petani, yang ni. Dia sama saja macam tadi. Cumanya penerimanya berbeza. Yang ini, okey. Alright, itu sahaja. Kalau saya start ada masalah pun sangat ni. Okey, penerima dia berbeza. Okey, saya next lagi. Okey, maka satu lagi musnah. Musnah ni adalah favorite semua orang. Bila kami terima permohonan pelupusan, semua akan show secara musnah. Okey, musnah adalah pilihan terakhir tuan-tuan dan puan-puan, pilihan terakhir sekiranya tiada nilai ataupun jualan ke atas aset-aset yang kita nak lupus ni. So, musnah ni ada 7 jenis. Musnah tanam, musnah bakar, musnah buang, musnah tenggelam, musnah letup, ledak, lebur. Okay. Biasanya mostly kita banyak buat musnah buang lah. Buang di pusat pelupusan sampah biasanya. Perabot-perabot kita. Okay, pelupusan. Ada juga saya terima, dia mohon musnah tanam. Nak tanam almari.
Macam mana nak tanam almari tuan-tuan dan puan? Almari tu besar, takkan nak korek tanah tu dalam-dalam nak tanam dia. Tak sesuai. So sila pilihlah kaedah yang sesuai, okey? Biasanya kalau macam perabot-perabot kayu ni kita buang je lah. Musnah buang. Okey? Kalau macam kat Sabah Sarawak dia ada bot sampah rosak, kita biasa buat musnah tenggelam. Tapi bila nak tenggelam tu dia kena dapatkan kelulusan daripada Jabatan Laut dulu. Bukan boleh terus tenggelamkan je. Okey, dapatkan kelulusan, okey. Dia tenggelam sebabkan nak jadikan dia sebagai terumbu karang. Itu contohnya. Okey, nak bakar pun jangan simply bakar tuan-tuan dan puan. Nanti majlis pembayaran datang kena saman buat pembakaran terbuka. Kena dapatkan kelulusan dahulu daripada majlis pembedaran. Boleh ke nak buat secara bakar? Itu contoh. Okey. Alright. Kena patuhilah semua arahan ini. Okey. Alright. Ini penting lah. So saya sentuhkan sikit tu je. Okey. Saya back lagi. Okey. Inilah dia 9 kaedah pelebusan. Saya dah sentuh sikit sambil lalu. So saya harap kalau tak jelas tuan-tuan perempuan boleh rujuk dalam Pekeliling. Pekeliling pun lagi jelas. Ataupun boleh rujuk juga dalam FAQ MOF pun boleh tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So saya nextkan dia. Okey, kita nak cuba pergi lagi sebab ada satu lagi topik ni. Sikit je topik hapus kira ni. Saya kena sentuh juga. Bagi saya penting juga. So mungkin ambil masa sikit tuan-tuan dan puan-puan lah. Saya minta maaf lah kalau tak ambil masa lebih. Tapi tanggungjawab saya rasa saya kena cerita juga. Saya macam tak sedap hati kalau tak cerita. Okey, mungkin ambil masa sikit. Alright. So yang seterusnya adalah ini. Kalau kaedah-kaedah lain, kena angkat pada MOF lah. Kalau 9 kaedah tadi itu tidak terpakai. Contohnya, pengarah tuan-tuan dan puan-puan, pengarah JPN ada dibekalkan dengan smart tag, okey, ataupun pengetua guru besar ada dapat iPad ke smart tag ke apa benda lah, apa-apa aset kerajaan, dia nak pencen. Tetapi dia kata, Aiman, dia cakap saya, Aiman, saya nak lah aset ni, laptop ni ataupun iPad ni, saya nak lah sebagai ni, bila saya pencen saya nak, dia kata. Okey, boleh, tapi kena angkat kepada MOF. Kalau MOF setuju, kita lupuskan kepada kita punya pengarah ke kepada pengetua guru besar, okey boleh. Tapi biasanya bukan bagi free tau. Dia ada dengan kos. Biasanya dia akan bayar, MOF akan minta dibayar dengan nilai semasa. Okey, ada. Pernah kita angkat. Okey, pernah. So, tapi kalau saya akan showkan bos tak payahlah bos. Bos beli baru je lah. Okey, kami kerajaan ni pun nak beli barang ni pun susah. Kadang-kadang duit tak ada nak beli. So, bos bagi je balik kat kami boleh bagi dekat orang lain aset-aset ni. Kami nak beli balik, kadang susah nak dapat balik. So baik bos bagi je aset ni kat kami dan bos pergi beli baru. Biasanya kami akan show macam tu lah. Sebab kita kerajaan ni, okay, aset-aset tu kita nak beli bukan senang. Dia bila ada duit pada masa itu baru kita dapat beli. Kan? So saya syorkan untuk tak payahlah. Okay, sebab kita kena angkat MOF. So memang leceh sikit lah. Okay, alright. Pelebusan ni tak ada kena dengan kita, so boleh baca je. Dan kalau ada pelebusan melalui kontrak pusat, so far kita tak adalah buat apa-apa kontrak pusat. Jabatan-jabatan masing-masing sendiri yang buat pelebusan. Okey. Okey, ni tindakan semasa pelebusan. Okey, lepas dah dapat kelulusan pelebusan, sekarang nak lupus ni. Okey, nak lupus, please make sure label-label hak milik kerajaan ni semua, okey, ni biasa saya rasa tuan-tuan tahu lah ni. Okey, tolong padam. Kalau label tolong koyak. Kalau dia ada dalam bentuk tulisan marker, tolong gelapkan, padamkan, hilangkan. Okey. Alright, buatlah cara macam mana pun, tolong hilangkan apa-apa yang menunjukkan ia adalah aset kerajaan. Tolong padam. Okey. Alright, kalau melupuskan kenderaan, boleh serahkan geran ia kepada kontraktor yang beli. Okey, kemas kini QPA 34, 56 atau dan 7. Okey. Kalau melupuskan kenderaan juga, okey, batalkan di dalam JPJ. Okey, dan sediakan borang CJC pelebusan lah, risit jualan. Risit jualan ni lah. Okay. Risit jualan kena simpan. Okay. Kena buktikan. Bila kita dapat hasil. Yang ini yang ada risit ni. So kita dapat hasil. Hasil ni kena masuk akaun hasil. Jangan masuk akaun suara sekolah. Semua salah. Tak boleh. Kena audit tu nanti. Okay. Surat akuan penerimaan. Okay. CJ apa yang berkaitan ni semua tolong ambil, simpan dan serahkan kepada pegawai. Kepada ni. Pelulus asal. Okay. Ini pun saya